Assalamualaikum. Nama saya Aziz bin Usri. Nombor matrik saya 3191002521. Okey, dalam subjek perbandingan agama ini saya telah diberikan tugas untuk menghuraikan tajuk amalan kerohanian agama Bahai. So saya akan mengupas sedikit dua tentang apa yang saya pelajari, yang saya selidik dan saya terokai tentang agama ini. So kita pergi kepada agama Bahai. Macam mana agama itu terjadi, siapakah pengasasnya dan seberapa jauhkah agama ini telah berada di Malaysia. Bahai ialah sebuah agama monoteism, iaitu percaya bahawa Tuhan itu tunggal. Agama ini diasaskan pada abad ke-19 di Persia, iaitu Iran, oleh Mirza Hussain atau nama panggilannya Bahalullah. Bahai merupakan salah satu dari beberapa agama yang cuba menggabungkan beberapa agama yang berlainan menjadi satu agama. Agama ini muncul di Iran pada tahun 1847 Masihi. Ia berlanjutan kepada Babism yang diasaskan oleh Syed Ali Muhammad dari Shiraz pada tahun 1850 Masihi. Agama Bahai ialah agama dunia termuda. Pengasasnya yang tadi, Bahalullah, menganggap bahawa setiap agama agung disampaikan oleh pesuruh Tuhan seperti Musa, Krishna, Buddha, Zarathustra, Yesus dan Muhammad. Pada masa kini, terdapat sekitar 6 juta penganut Bahai di lebih daripada 200 negara-negara dunia. Markas utama agama ini berada di Haifa, Israel. So, seperti yang kita tahu, agama Bahai adalah agama yang termuda yang diasaskan pada tahun sekitar 1847. Sehingga kini, terdapat 6 juta penganutnya. Jadi, dalam setiap agama, pasti ada ibadah-ibadah yang telah ditetapkan. So, dalam agama Bahai, ibadah mereka terdiri daripada beberapa kategori yang dapat saya ketemui. Antaranya adalah sembahyang. Sembahyang mereka adalah sembahyang secara individu. Okey. Selain itu, mereka juga berpuasa pada waktu ataupun tempoh yang tertentu. Dan mereka juga ada berdoa. Bahai menyembah Tuhannya melalui doa dan meditasi. Doa terpendek mereka hanyalah terdiri daripada 3 patah perkataan sahaja. Seperti contoh, kerusi itu tinggi. Walaupun 3 perkataan, itu dikategorikan doa bagi mereka. Selain itu, seperti agama Islam juga, agama Bahai juga, pekerjaan yang dilakukan sesuai ajaran mereka disebut sebagai bentuk menyembah Tuhan. Seperti ibadah fardu ain dan fardu kifayah bagi agama Islam. So, apakah yang dilakukan oleh penganut Bahai? Kita tahu agama Bahai adalah agama yang baru di Malaysia. Tapi kita tak nampak apa yang mereka buat. Dan dia ada di mana-mana. Among us. Di Malaysia. So, apakah yang dilakukan oleh penganut Bahai? So, di Malaysia, terdapat beberapa perkara yang mereka lakukan yang telah mereka sendiri terangkan di dalam laman web mereka. Antaranya adalah berjalan di jalan abdi, ataupun lebih dikenali sebagai kumpulan belajar. Bagi mereka, kumpulan belajar adalah sebuah kumpulan kecil yang mungkin bertemu seminggu sekali untuk beberapa jam, biasanya di rumah salah seorang ahlinya untuk mempelajari bahan kursus tertentu. Bahan-bahan tersebut termasuk petikan-petikan daripada tulisan Bahai, seperti yang tadi, tulisan suci, doa dan sebagainya. Okey, antara soalan yang terokai oleh para peserta ialah cara untuk mewujudkan persekitaran yang menghubungkan orang ramai dengan kuasa-kuasa rohani yang dibebaskan melalui doa dan pengabdian. Okey, sambil itu mereka juga mempertikaikan bagaimana untuk memperkuat ikatan persahabatan dan mewujudkan corak komunikasi. So, diorang ambil balik maksud-maksud tu, kemudian dia olah-olah sendiri
Sampai kesudahan, baru diorang tahu yang diorang ada kuasa untuk mengubah sesuatu. Selain itu, orang Bahai juga ada buat perjumpaan doa. Macam tahlil. Seperti orang Melayu. Dan doa selamat. Okey. Orang Bahai menganggap doa harian penting untuk pemeliharaan dan pertubuhan rohani. Sebagaimana makanan adalah penting untuk pemeliharaan fizikal. Melalui doa, seseorang memuji Tuhan, menyatakan cinta kepadanya. Jadi, biasa bagi orang-orang Bahai berkumpul dengan rakan-rakan atau jiran mereka untuk berdoa. Perjumpaan mereka tak semestinya di rumah. Kadang-kadang di tempat yang formal dan tidak formal. Seperti sekolah, tadika, pusat tuition. Ataupun tempat yang tidak formal seperti taman permainan, padang bola sepak dan juga kolam renang. Okey. Perjumpaan mereka biasanya diiringi dengan muzik dan lagu yang mengilhamkan jiwa. Okey, tiada individu yang mempunyai peranan khas. Jadi mereka datang sama level. Sama-sama duduk, sama-sama pergi, sama-sama balik. Dan yang terakhir, apa yang mereka lakukan, orang-orang Bahai ni, agama Bahai ni, penganut ni dekat Malaysia adalah menyumbang kepada kehidupan bermasyarakat. Orang-orang Bahai bekerjasama dengan jumlah gerakan, organisasi dan individu untuk memajukan perpaduan, mempromosikan kebajikan dan menyumbang kepada perpaduan dunia. Okay, dalam memilih bidang yang sesuai untuk bekerjasama, orang-orang Bahai mengingati prinsip yang termaktub dalam ajaran mereka. Okay, bahawa saranannya harus selaras dengan hasilnya. Oleh itu, orang-orang Bahai tidak dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam parti politik, kegiatan membangkang kerajaan atau kegiatan ganas atau hasutan. Jadi, dapat kita lihat ajaran agama Bahai adalah ajaran yang sangat harmoni. Mereka menggabungkan seluruh agama. Buddha, Hindu, Islam, Kristian dan sebagainya. Bagi mereka, semua agama adalah sama. Dan pesuruhnya ataupun messenger atau rasul mereka adalah Bahalullah, Mirza Hussain. Okay. Jadi mereka ni tidak, jika kita lihat, mereka tidak jelas di mata. Tapi mereka ada di mana-mana. Sampai di situ saja penerangan saya mengenai agama Bahai. Sedikit sebanyak dapat kita lihat kebaikan yang mereka telah paparkan. Mereka tidak memaksa, tidak menghina dan tidak melakukan keburukan. Mereka seperti agama yang benar. Tetapi mereka tidak benar. Awas. Agama Bahai adalah agama yang difatwakan, bukan Islam.